Masjid Jamek Simpang 4 Permatang Buluh merupakan sebuah masjid yang kaya dengan sejarah dan warisannya yang tersendiri berdasarkan binaan strukturnya yang kini dikatakan telah berusia lebih 50 tahun. Masjid baru di Simpang 4 Permatang Buluh ini dibina pada tahun 1965 dan ia dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Hussein. Pembinaan masjid baru adalah untuk menggantikan masjid lama yang dibina pada tahun 1935. Pembinaan masjid baru dilakukan kerana ruang masjid yang tidak mampu menampung bilangan anak karya yang semakin ramai, terutamanya ketika solat fardu Jumaat, solat sunat Aidilfitri dan juga solat sunat Aidil Adha. Ramai masyarakat di sini yang ditemui tidak mengingati tarikh sebenar pembinaan masjid asal yang dikatakan begitu unik dengan binaan dinding kayu yang berukiran. Masjid itu masa itu masanya dalam awal tahun 30-an. Perkembangan aktiviti Masjid Jamek Simpang 4 Permatang Buluh kini dikatakan lebih progresif berbanding dahulu kerana peralihan kepimpinan barunya yang efektif selari dengan peredaran zaman. Meriam yang diletakkan di penjuru pagar masjid ini sememangnya begitu sinonim dengan keadaan di sini, di samping menjadi daya tarikan bagi nama Permatang Buluh itu sendiri. Menurut sejarahnya, meriam ini dikatakan telah diambil dari Sungai Dua oleh beberapa orang pemuda kampung untuk dijadikan ia sebagai meriam kabaid yang akan digunakan setiap kali tibanya Syawal. Ada yang mengatakan meriam ini agak hebat kerana dapat menghasilkan dentuman yang begitu kuat sehingga apabila setiap kali meriam ini ditembak, dentumannya itu dikatakan boleh menggegarkan rumah serta memadamkan pelita minyak tanah di kampung berhampiran. Dahulunya, di hadapan Masjid Jamek Simpang 4 Permatang Buluh ini terdapat sebuah kedai kopi yang begitu terkenal di sini. Manakala di sebelah kedai kopi ini pula terdapat sebuah pejabat belia Sinaran Desa yang pada ketika itu dikatakan pernah mencipta nama sebagai satu organisasi belia paling aktif pada era tahun 1970-an hingga 1980-an. Selain kedai kopi, di hadapannya terdapat sebuah kilang padi, manakala di persimpangan jalan pula terdapat sebuah kedai makan Pak Ya yang begitu terkenal dengan sajian warisan mi rebusnya. Di situ juga terdapat sebuah kedai runcit dan kedai menjual surat khabar. Permatang Buluh ini juga mempunyai beberapa industri kecil berasaskan makanan yang giat dijalankan oleh penduduk kampung. Contohnya, industri produk muruku seperti yang diusahakan oleh Haji Mokhtar bin Awang, manakala produk santan pula diusahakan oleh Puan Nur Zaidah binti Matno. Selain industri produk makanan, di Simpang 4 Permatang Buluh juga mempunyai pelbagai lagi aktiviti perniagaan yang diusahakan oleh penduduk kampung seperti homestay, ternakan lembu dan kambing serta kedai warisan cahaya yang diusahakan oleh Pak Ya atau nama sebenarnya Haji Yahya bin Latif di Kampung Telur. Di sini juga terdapat sebuah kedai nasi daging Naim Hashim yang menghidangkan sajian yang cukup istimewa dan terkenal. Keenakan nasi daging di sini juga membuatkan ia menjadi salah satu daya tarikan destinasi makanan terbaik di Simpang 4 Permatang Buluh. Di Permatang Buluh juga terdapat industri ternakan lembu yang diusahakan oleh Muhammad Nizar Ibni Hajar sejak tahun 2008 yang menghasilkan produk susu lembu yang dijual di pasaran tempatan. Di antara nama-nama tokoh yang sewajarnya menjadi ikutan masyarakat setempat ialah seperti Haji Hassan bin Ibrahim yang merupakan seorang tokoh yang berjaya dalam bidang pertanian yang tinggal di kampung Pokok Simpur, dan seorang lagi tokoh agamawan seperti pegawai pendaftar nikah cerai dan rujuk kawasan Sungai Dua, Ustaz Haji Harun bin Idris yang menabur jasa dan baktinya di Permatang Buluh.
Dan sebelum itu, beliau dikatakan pernah bertugas di Sekolah Menengah Teluk Air Tawar Batuas sebagai guru di sekolah itu. Selain itu, ada seorang lagi tokoh yang agak terkenal dalam dunia kewartawanan, iaitu Allahyarham Ahmad bin Hudo atau nama penanya Ahmad Cik Doh, yang dikatakan baru saja meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya kerana sakit tua. Beliau dahulunya pernah bertugas sebagai wartawan berita harian dan metro. Yang pergi itu tetap akan pergi, yang tinggal ini akan berjalan ke destinasi hidup yang seterusnya. Beginilah sedikit sebanyak pengkisahan tentang sejarah Masjid Simpang 4 Permatang Buluh dan juga pengkisahan tentang masyarakat yang tinggal di sini yang dapat kita kongsikan bersama. Diharapkan agar peranan pentadbir dan jawatankuasa Masjid Jami' Simpang 4 Permatang Buluh ini akan menjadi contoh kepada masjid-masjid yang lain untuk melakukan perubahan positif seiring dengan arus modernisasi serta memperbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti yang dapat memperluaskan peranan masjid itu sebagai one-stop center atau pusat setempat bagi umat Islam di seberang perai ini. Selain itu, kepentingan untuk mendokumentasikan pengkisahan sejarah dan warisan masjid-masjid di seberang perai ini dalam bentuk video sewajarnya dilakukan bagi menyebarkan informasi kepada generasi yang akan datang ke arah membina ketamadunan agama, bangsa dan tanah air. Thank you.